Hai Miss, nama saya Lumina, saya student dari MSU College. Saya nak tanya 5 soalan kepada Miss. Okay? So, soalan pertama ialah berapa lamakah tadika ini telah ditubuhkan? Tadika ini telah ditubuhkan dalam kalau 10 tahun macam tu, dari start 2008 until sekarang. Okay, Miss. And the second question, berapakah umur kala-kala yang dibelajar di tadika ini? Okey, tadika ni daripada umur 4 tahun sehingga 6 tahun. And adakah guru telah mengikuti sebarang kursus untuk menjadi seorang guru tadika? Di sini memang kita orang akan ada kursus, contohnya kursus cara nak handle anak, and then kursus yang macam aktiviti yang anak lakukan lah. Miss, apakah kelayakan guru sebelum mengajar tadika ini? Saya ke? Macam saya lari bidang sikit. Saya daripada Kolej KPTM, saya multimedia. Di sini saya sebagai guru half day. Dekat sini kita orang daripada pukul 7.30 sampai pukul 12 lebih. So saya yang pukul 2 tu saya jadi admin. Admin tadika. So macam buat poster semua tu saya yang buat lah. So saya jadi dalam 2 bidang. Okay, the last question. Adakah sukatan pelajaran di tadika ini mengikuti sukatan Kementerian Pendidikan setempat? Betul. Thank you, Miss. Boleh saya tambah sikit? Boleh. Okay. Dekat sini kita ada belajar subjek Bahasa Melayu, English, Maths, Science. Kita buat data scientist. Lepas tu lagi Bahasa Arab. Dengan akidah lah, yang pendidikan Islam semua tu. Dan kita orang pun macam dekat sini ada yang non-Muslim juga. Macam dekat Kisri ada yang non-Muslim juga. Kita ambil je. Macam tu lah. Okay, welcome. Hai Miss, nama saya Lina. Saya student dari MSU College. Saya nak tanya 5 soalan kepada Miss. So, soalan pertama ialah bagaimana pula jadual waktu kanak-kanak di tadika ini dalam kelas tersebut? Okey, saya kenalkan diri saya dulu. Okey, nama saya Raja Syahriah Tungkak Mata Judin. Saya dah berkecimpung ataupun dah bersama dengan Semak Soleh ni hampir 15 tahun. Saya memang, kalau aku kata ikut jadual tu, memang kita ikut jadual daripada pihak PPD lah. Jadual ni pun telah kita siapkan sebelum hujung tahun. Maksudnya dah tahu dalam November tu kita akan buat yang barulah. Contoh, untuk yang pertama kalau anak 4 years, pertama sekali anak 4 years ni kita nak tackle dia punya perasaan dia macam mana. Okay, first kita akan menyanyi dengan dia dulu. Kita tanya dia dulu, how are you today? Kita tanya dia. Dan kita tanya dia, breakfast apa pagi ni kat rumah? So, kita nak ambil mood budak. Sebab 4 years, bila 5 years ni dia dah ada peringkat yang lebih bagus lagi. So kita tanya, pelajaran yang kita bagi adalah budak-budak kita akan tanya first how are you today, and then kita masuk kelas kita akan buat kalau ini Malay punya hafazan lah. Kemudian kita akan more to mathematics and English. Sebab kita ni maklum je lah kan, sekarang ni kita kena more in English. Sebab kita berpandu kepada pihak-pihak tertentu lah untuk menentukan kita punya jadual. Okay, second question. Bagaimana guru mengawal kanak-kanak ketika sesi pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan? Okay. First kita pergi ke 4 years dululah. 4 years ni kita ikut mood. Okay. Kalau saya punya experience, okay, first saya akan menyanyi dengan anak-anak dulu. Lagu Good Morning Song, lagu Tangan di Kepalaku, Di Muka dan Di Bahu. Okay, lagu-lagu yang tu sebagai guru dia kena kreatif. Kita tak semesti 100%, kadang-kadang kita boleh ikut orang punya, kadang-kadang kita boleh buat sendiri. Macam saya suka buat lagu sendiri. Banyak lagu-lagu saya boleh buat sendiri. Jadi bila anakmu telah okey, baru saya bagi anak-anak tu buku. Okey, buku tu kita akan perkenalkan dululah. Contoh,
cantik tak buku ni, warna apa dekat buku ni, boleh conteng tak, boleh koyak-koyak tak boleh. So buku ni untuk apa? Contoh untuk yang 4 years. Untuk yang 5 years tu kita dah boleh terus bagi anak-anak buku, buka dan kita ajar dia flip. Maksudnya kita ajar dia mengelak buku, sebab anak-anak sekarang ni tak pandai mengelak buku, dia dah biasa main handphone, flip je kan. So anak-anak sekarang ni untuk 5 years tu kita memang dah kena ajar dia selak buku. Maksudnya kita buka next page. Kalau yang 6 years tu kita dah boleh pantau dia tulisan, menulis. Sebab mula dia G pun dia masih tak pandai nak buat untuk bawah lagi kan. G, kita tengok fokus untuk penulisan kalau untuk yang 6 years. Thank you, Miss. Apakah pengetahuan sedia ada kanak-kanak sebelum mereka memasuki ke alam tadika? Okay. Kebanyakan anak-anak yang 4 years tu dia memang tak tahu apa-apa. Zero. Okay. First kita akan masa dia nak masuk sekolah tu kita akan tanya ibu bapa dia dulu lah, di rumah dia buat apa yang dia tahu. Contoh dia kata kat rumah dia main je, dia tengok TV je, main game je. Okay, di sini kita tak boleh fokus yang macam tu. Di sini contohlah untuk 4 years kita akan ajar dia dulu disiplin diri, adab. Maksudnya adab duduk bersila, tak boleh duduk lepak-lepak macam tu. Okay, kemudian kita akan ajar dia cara berpakaian yang elok bila datang sekolah, cara bercakap dengan guru untuk 4 years. Kemudian yang 5 years pula, dia dah tahu step dia walaupun dia tak pernah sekolah, 5 years boleh sekolah pun kita kena ajar disiplin dulu. Kalau macam saya lah, orang lain tu saya tak tahu. Kalau saya kena ajar adab dulu. Contoh, kalau dia duduk di depan, nak jalan depan orang, kena jalan tunduk, kena say excuse me, ataupun minta maaf saya nak lalu. Kalau saya lah, kalau orang lain saya tak tahu. Memang itu saya terapkan kepada anak-anak yang mula-mula masuk sekolah. Maksud saya akan ajar dia how to go to toilet, macam mana duduk di dalam toilet, macam mana masuk tangan. Itu untuk permulaan pembelajaran anak-anak yang baru 4 hingga 5 tahun. Yang 6 tahun mungkin dia dah cerdik sedikit lah. Miss, bagaimana anda merancang aktiviti yang sesuai dengan tahap perkembangan pelbagai kanak-kanak di dalam kelas? Kalau yang 4 years tu, kita akan bagi dia mengenal warna dulu. So kita akan ambil bola yang warna-warna. Contoh kan, yellow apa semua, ini kita ambil gambar bakul ke apa ke, kita akan ambil tanya. Dia ambil bola tu semua, kita tanya, what color is this? Green. Contoh. So dia akan ambil lah, okay, where is the basket green color? So dia akan masukkan kat situ lah. Kita ajar. Kalau yang 5 years, dia dah mengenal. Ajar dia perimbangan. Maksudnya di jalan atas titi tu mengimbangkan badan. Sebab kadang yang 4 years pun masih tak boleh nak jalan atas imbangan yang jalan titi yang kecil tu kan. Imbang. Perimbangan badan dan fokus. Maksudnya dia bila nak baling bola ke apa tu dia kena fokus. So kalau saya, memang saya akan ajar untuk permulaan lah, untuk bagi pengembangan dia orang macam tu. Yang 4 years tu more to colour, more to aktiviti macam sukan lah, macam tu. Kalau yang 5 years pula saya akan bagi jalan timbangan dan juga jalan macam yang zigzag tu kan, supaya bila dia buat sesuatu benda tu dia boleh fokus. Sebab saya buat macam tu adalah kadang-kadang anak dia menyalah je, lagu je kan, dia tak fokus. Begitu juga orang pelajaran. So bila dia tak fokus, dia main buat je. So bila dia fokus, dia boleh. Okay, and the last one, apakah yang menarik anda untuk menjadi seorang guru tadika? Okey, sebenarnya macam ni. Saya masa remaja dulu, saya keluar bekerja jauh-jauh. Contoh saya duduk kat Penang, 3 tahun semua. So saya belajar. Kemudian bila ibu saya ni ada buat jaga anak orang lah, ada care lah macam kat rumah kan. So bila sebelum saya kerja, saya tolong mak saya daripada situ saya. Jadi datang minat saya. Kemudian saya cakap dengan adik saya lah, kan saya kata aku nak belajar bahagian tadika. Sebab masa tu saya tengok anak-anak buah saya kecil-kecil ya. Jadi saya ambil kursus di Tadika Malaysia. Tak silap saya di KDU dululah.
dekat college Damansara Utama dulu kan, dulu tahun sejak ingat dah tahun 20 ke tahun 29 saya dah ambil. Kemudian saya dah ambil sijil tu, datang minat apabila saya kata kesian anak-anak aku yang sulung ni tak pandai membaca. Anak saya yang sulung tu daripada darjah 1 sampai darjah 3 tak pandai membaca. So saya kata, sebab masa saya tak bekerja lagi kan, walaupun saya dah habis belajar, itu datang minat saya untuk saya bekerja di sekolah tadika. Jadi bila anak saya darjah 3 tu, bila saya dapat kursus dekat sini, saya dapat belajar mendidik anak-anak. Bila anak tak boleh membaca, saya rasa sedih. Macam mana aku, saya kata. Jadi daripada situ datang minat saya untuk terus berjuang dengan anak-anak yang tidak pandai, maksudnya dari zero to hero. Jadi saya memang minat dengan anak-anak ni memang daripada dulu lagi. Sebab punca daripada anak saya yang sulung tu lah, yang darjah 3 masa tak boleh membaca kan. Dari situ saya nekat, saya tak nak anak-anak yang lain tercicir. Contoh masa PKP dulu 3 tahun. Bayangkan anak yang 6 tahun saya tak boleh membaca, tak boleh menulis kan, kesian baca online kan. Dari situ saya akan terus berjuang untuk anak-anak agar tak nak ketinggalan. Sekarang tak boleh ketinggalan. Walaupun dah pakai online kan, tak boleh ketinggalan. Mesti pandai membaca, sekurang-kurangnya membaca, menulis dan menyimak. Sekurang-kurangnya. Itu tak. Thank you, Miss.